Dari aspek ethical consideration juga, apa kita perlu fikirkan ya, apa manfaatnya peserta-peserta kajian ni menyertai kajian kita. Manfaat kepada kita penyelidik memanglah jelas ya. Kalau pelajar pasca siswaza, dia boleh menyudahkan ya projek PhD, masters dia, boleh menyiapkan thesis ya. So itu pelajar pasca siswaza. Kalau penyelidik, memanglah kita boleh data collection dah cantik, kita boleh publish, boleh ya, ada CV ya, kita boleh strengthen kita punya CV. Benefits kepada society atau masyarakat, kita akan terbitkan ya dalam wacana-wacana yang tertentu, sama ada jurnal, buku ataupun media massa ya. So yang naik nama mungkin kita ya. So ada KPI di situ. Masyarakat ya tadi boleh baca tentang penyelidikan dan dapatan kajian kita. So itu masyarakat. Tapi benefit kepada peserta kajian tu apa? So kita fikirkanlah ya. Satu, mungkin mereka mendapat pengetahuan baru daripada menyertai kajian kita. So kalaulah kita menjalankan kajian tentang stres ya. So kita boleh ya, lepas habis mereka ni mengisi soal selidik tentang stres, kita bolehlah ya bagi satu flyer bagaimana cara-cara nak mengatasi stres ya. Ataupun kalau mereka ni menyertai kaunseling, kita nyatakanlah mereka mendapat kemahiran baru bagaimana nak mengatasi stres dalam sesi-sesi kaunseling ni ya. So apa ya, fikirkan ya. Ataupun kalau tak pun bila tamatnya kajian ni, sama ada kita akan share ya dapatan kajian dengan peserta-peserta kajian kita supaya mereka ni adalah ya manfaat ya, meluangkan masa dan tenaga menyertai kajian kita. So they know this is for the greater good to the society. Ada ilmu, perkembangan ilmu yang baru dan mereka sendiri mendapat manfaat ya daripada kajian ini beyond honorarium atau token of appreciation yang kita berikan kepada mereka. Elemen yang ketujuh, proposed data analysis dan expected results. So biasanya dalam thesis, dalam research proposal pelajar pasca siswazah dah ada ya, proposed data analysis. Expected results kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sama juga ya dengan proposal penyelidik bertaraf pensyarah. References biasa ada, flowchart dan Gantt chart kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada ya dalam proposal kita. So dalam JPM punya permohonan, kita minta nak tengok apa the flow of research activities dan bila nak accomplish all these activities dalam flowchart dan Gantt chart. Baiklah. So selain daripada ethical considerations yang saya dah sebutkan tadi, tadi saya ada sebutkan sedikit sebanyak tentang competence ya. Competence ni. Competence ya, kita nak penyelidik-penyelidik kita baik pensyarah maupun pelajar pasca siswazah ada pengetahuan yang cukup atau kemahiran yang cukup untuk menjalankan kajian dalam topik ataupun bidang yang dipohon ya. So kalau belum cukup pengetahuan ataupun kemahiran tertentu, contohnya SPSS tak mahir untuk data analysis ataupun kurang mahir ya tentang mixed method ya, research design, kita expect pelajar ataupun pensyarah ni untuk bersedia atau ada sistem sokongan untuk dia mendapatkan pengetahuan atau kemahiran yang belum mantap ini ya. So dah ada kompetensi tertentu ataupun akan mendapatkan bantuan ya dalam hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan.
So yang ini tentang competence. Kalau tuan-puan berminat nak tahu dengan lebih lanjut, boleh baca ya rujukan-rujukan yang berkenaan. Conflict of interest saya dah sebutkan. Clients, patients, students and subordinates as research participants, tadi saya dah sebutkan tentang pelajar dalam kelas kita. Kita wajar elakkan. Tapi kalau nak rekrut juga mereka sebagai peserta kajian, that is also okay. Ya, dan acceptable dari segi etika pendidikan. Tetapi kita perlu pastikan semaksimum mungkin kita tidak memaksa rela mereka. So ada voluntariness on their part to participate or to agree to participate in our research. Okay, so kita kena jelaskan sejelas-jelas mungkin. Kalaulah saya contohnya nak menjalankan kajian, suruh pelajar-pelajar saya isi ni, saya kata, okay, tiada paksaan, it's okay. Dan semuanya totally anonymous. Ya, so itu kalau pelajar dalam kelas saya. Dan dalam psikologi sendiri, biasa juga ya pensyarah-pensyarah dia bagi extra credit ataupun as a course requirement, pelajar diminta untuk menyertai kajian-kajian tertentu. That is common ya in psychology. Tapi itulah ya, kena pastikan total voluntariness, that is one. And then kalau untuk extra credit ataupun course requirement, menurut American Psychological Association, pensyarah tersebut perlu ada alternative activity untuk untuk extra credit atau course requirement tersebut. In cases kalau pelajar tak mahu, tak berminat untuk menyertai kajian kita, dia ada alternative activity yang memberikan extra credit tersebut atau memenuhi course requirement tersebut. Ya. So itu kalaulah contohnya dekan nak minta subordinates pensyarah-pensyarah di dalam jabatan beliau untuk menyertai kajian. So kena pastikan tiada elemen paksaan dan pastikan total voluntariness dan tak ada negative consequences jika mereka menolak daripada menyertai kajian ini ataupun menyertai kajian ini kemudian nak tarik diri halfway. Tiada negative consequences. Ini baik dari segi bos, baik dari segi pensyarah yang meminta peserta kajian dalam kalangan pelajar untuk menyertai kajian. No negative consequences if they refuse to participate in your research or to withdraw halfway. Alright. Sama juga dengan patients under your care kalau medical atau health research. Right. Inducements for research participants or research participation saya dah sebutkan tadi. Janganlah bagi honorarium yang melampau yang menggalakkan sangat, yang menarik bakal peserta ataupun potential participants tu nak menjawab soal selidik kita atau menyertai kajian kita. Dari segi timeline proses permohonan etika ini, bila nak apply yang pertama kalau researchers pensyarah dia sebelum atau selepas mendapatkan kelulusan grant okay. Dan definitely sebelum kutipan data bermula. Untuk pelajar pasca siswazah selepas proposal defense di pusat pengajian masing-masing.
dan definitely sebelum kutipan data bermula. So JPM tidak akan menilai permohonan jika kutipan data telah selesai 100% ya, telah selesai. So tiba-tiba penyelidik kata tak boleh nak publish dia punya results ataupun dia punya study kerana jurnal-jurnal ini meminta bukti kelulusan etika, so menggelabah so nak minta kelulusan etika daripada JPM. JPM tidak menilai dan akan menolak kalau data collection dah selesai. Kalau kutipan data tu ongoing, mungkin 20% ke 30% ke, pada masa permohonan itu dimajukan kepada JPM, kelulusan etika itu hanya berkuat kuasa pada tarikh kelulusan tu diberikan. So katakanlah data collection tu dah berjalan 30%. Dan kelulusan tu kita dapatkan 1 Disember 2020. So kelulusan itu berkuat kuasa untuk atau dari 1 Disember 2020 sahaja. So the rest of the data collection 70% sahaja. Okay. Untuk pelajar-pelajar sarjana muda sebelum FYP presentation, borangnya simple sahaja. Hantar borang ini so head of section atau penyelaras program boleh hantar bagi pihak pelajar-pelajar undergrad kepada JPM. JPM akan menghantar seorang ahli JPM untuk menyertai FYP presentation ni, dan kita ada borang, kita nilaikan FYP ni. Okey. Apabila tuan-tuan puan-puan menghantar permohonan, kita akan kategorikan permohonan puan-puan itu dalam 3 jenis. Yang pertama, exempted. Exempted ni bermaksud melibatkan kajian-kajian library research. So kajian sorotan karya sahaja, tengok archive ataupun textual analysis, tidak melibatkan human participants. Secondary data yang publicly accessible. So contohnya statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, atau ada badan-badan tertentu, contohnya Economic Planning Unit ataupun multimedia MCMC apa nama penuhnya, Multimedia Corridor. Mereka mengeluarkan data tertentu widely accessible to the public. So yang ini tuan-puan hanya perlu mengisi borang yang ringkas dan borang untuk exemption dan isi dan ada cover letter untuk memohon exemption ini. So kita akan menilai dan kita akan berikan exemption lah. Ada surat yang menyatakan kajian ini memang exempted from ethical approval. Kenapa untuk kajian-kajian sebegini kita masih nak isi borang exemption ni, masih nak memohon kepada JPM? Kerana ada sebahagian jurnal yang meminta bukti of exemption ini. So itu. Kemudian kategori yang kedua, expedited. Kalau kajian tuan-puan melibatkan topik yang tidak sensitif, pertama. Kemudian kajian tuan-puan tak ada intervensi, intervensi psikoterapi ke, counselling ke, intervensi learning module tertentu.
Kemudian kajian tuan-puan tidak melibatkan vulnerable populations, kumpulan-kumpulan yang rentan. So, automatik permohonan tuan-puan dikategorikan sebagai expedited. So, sepatutnya dia lebih cepat Dan dia ada JPM ada expedited meetings yang bukannya full board, bukannya melibatkan ramai ahli JPM yang mendengar presentation pemohon ataupun biasanya expedited kategori ni kita tak panggil pun penyelidik untuk present, tapi ada kalanya jika ada banyak maklumat yang tidak disertakan dalam permohonan tu, kita masih panggil jugalah present dalam expedited meeting. Biasanya ada seorang chair dan seorang ahli JPM dan sekretariat saja. So ada 3 orang dalam expedited meeting. Kalau full board tu bagi kajian yang selain daripada exempted dan expedited tu, maksudnya mungkin kajian intervensi melibatkan kumpulan yang rentan ataupun topik yang sensitif, full board Bila saya kata full board ni, tak semestinya tuan-puan akan dipanggil untuk present. Kerana apa? Kerana kalau dalam proposal atau protokol tuan-puan tu dah cantik semua hal-hal ethical issues, metodologi memang jelas dan penilai pun kata ini proposal yang bagus, jelas komprehensif, walaupun melibatkan peserta kajian yang rentan ataupun topik yang sensitif, kami tak panggil pun untuk present Biasanya yang kami panggil present kalau penilai protokol ni dia nyatakan yang ni major revision required atau ada banyak perkara yang kurang jelas dalam package permohonan ni. So itulah kami panggil untuk present dan jelaskanlah yang ini jangan ambil sebagai sesuatu yang negatif kadang-kadang lebih mudah kalau kita jelaskan saja dalam presentation daripada JPM tak panggil and then ding dong kita salah faham atau kita kurang faham. So kalau dalam presentation kepada full board atau pada expedited panel, mudah je kita nak jawab okey, ada isu yang ni tak jelas, minta jelaskan. So kita boleh bagi justifikasi terus ataupun boleh terangkan. So mungkin yang tu lebih mudah juga bagi kedua-dua pihak JPM dan juga penyelidik. Okey. Seterusnya, menurut SOP JPM, JPM memberikan decision dalam masa 7 minggu selepas JPM menerima permohonan yang lengkap 7 minggu patutnya. Perlu ingat JPM ni diaudit dan diberi akreditasi oleh Badan Antarabangsa. Contohnya oleh FERCAP the Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific region mereka audit JPM So kami pun kena buat kerja segera ideally within 7 weeks So memang over the years kita memang dengar daripada rakan-rakan pensyarah JPM lambat dan apa-apa. So yang ini saya nak berikanlah share JPM statistics. Pada tahun 2019 JPM menerima 979 permohonan. 72% diberi kelulusan ataupun first decision di bawah dalam jangka masa 60 hari selepas penerimaan
Yang lain-lain tu seperti tertera. Pada tahun 2020 sehingga 30 November, jumlah permohonan 663, 72% juga menerima kelulusan ataupun first decision dalam jangka masa 60 hari. Okey. So first decision tu macam mana? First decision tu ialah sama ada kita panggil untuk penyelidik membentangkan dalam full board meeting, ataupun kalau tidak dipanggil untuk present, kita hantar the reviewers comments dalam sedutan minit mesyuarat. So itu first decision. Bila dah dapat sedutan minit mesyuarat ni, kita akan dalam komunikasi kita ni, kita nyatakan mohon buat penambahbaikan dalam masa maksimum 1 bulan selepas menerima surat ini. So penyelidik ada sebulan untuk membaiki, kemudian hantar balik kepada JPM. Okey, kalau penyelidik nak segera nak dapatkan kelulusan ni dengan segera, yang pertama saya cadangkan penyelidik pastikanlah permohonan the package, the whole package tu memang dah address segala isu ataupun perkara yang penilai akan lihat So termasuklah kriteria, sample size estimation, research design, vulnerability, risiko kalau tak tahu tentang hal-hal ini, bolehlah tanya kawan-kawan yang dah melalui proses JPM ini, ataupun tanya ahli-ahli JPM yang dikenali, ataupun reviewers. Kita ada independent reviewers yang bukan panel ataupun ahli JPM. Mereka ni independent consultants atau reviewers yang menilai juga permohonan. So tanya mereka ni supaya kita boleh hantar proposal yang mantap dan mudah bagi kedua-dua yang memendekkan proses permohonan ini. Kita tak nak nanti ding dong nanti memperpanjang proses ni. So dari first decision, kalau urgent, mohonlah penyelidik untuk menghantar penambahbaikan dengan segera juga. Janganlah ambil masa sebulan nak hantar balik penambahbaikan. Bila sebulan, so kena tak jadilah tak dapatlah kelulusan JPM ni dengan segera. Ada juga penyelidik yang minta extension lagi. Kita bagi sebulan tapi dia minta extension, so jadi 2 bulan, 3 bulan dia nak membaiki proposal dia dan hantar balik penambahbaikan ni. So ini memperpanjang proses mendapatkan kelulusan ni. Okay. So bila dah tambah baik tu address semuanya. Kalau ada justifikasi mengapa komen ni nak kita abaikan atau apa-apa, so berikanlah justifikasi dan sertakan sokong dengan rujukan saintifik ataupun akademik. Baiklah. So okay. So kategori first decision tadi ada yang dapat approval right away. So maksudnya tak ada isu etika, tak ada isu metodologi. So hantar saja permohonan, penilai-penilai dan panel USM setuju boleh berikan approval terus. Ada kategori minor revision. So biasanya kenalah penyelidik membuat minor revision dan hantar balik kepada JPM. Atau major revision, so ada lebih banyak revision yang perlu dibuatkan, dibuat, ataupun kategorinya rejection atau disapprove. Okey, saya dah menjadi ahli JPM sejak tahun 2014. Jarang sekali ada
permohonan yang disapprove ataupun rejected ya by JPM. Yang saya ingat ada 1-2 kes ya sejak 2014 ya. Kerana ada isu-isu etika yang tertentu atau metodologi yang tertentu. Baiklah. So, rejection, disapproval tu jarang. Tapi kalau disapproval kerana data collection telah selesai, yang itu biasa juga ya. So, sebelum ini kami masih melihat ya permohonan kalau data collection tu dah selesai. Tapi sejak Februari tahun ini kami tidak lagi menilai ya permohonan bagi kajian yang data collectionnya dah selesai. Okey. So dah dapat kelulusan, ya kelulusan ni diberikan selama setahun saja. Yang ini mengikut standard antarabangsa setahun. Kenapa setahun? Kerana sepatutnya penyelidik dah selesaikan data collection dalam masa setahun. Tapi biasa juga ya kalau grant, kita dapat grant selama 2 tahun, 3 tahun. So perlu apply lah untuk extension. Ada satu borang yang mudah sahaja, tik 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 dan jelaskan ya kenapa memohon kepada extension. Dan ini biasa saya punya grant pun selama 3 tahun dan grant saya untuk grant atau kajian saya pergi ke sekolah-sekolah dan kita tahu masa COVID sekarang ni sekolah ditutup, so memang jam payah bila kajian melibatkan pelajar sekolah nak rekrut dari sekolah dan sekolah tutup kerana COVID. So saya pun apply untuk extension untuk tahun kedua. So kalau tahun kedua juga tak selesai kerana isu-isu tertentu, saya apply lagi. Dan application for extension ni 1 hingga 2 bulan sebelum ia luput Alright. So siapa kita nak hubungi? Yang pertama, JPM ada website. Sekretarinya di kampus kesihatan. Sekretariat kita ada Puan Nur Amira dan Cik Wan Nur Nadia di kampus Indo. Mereka sekarang work from home so janganlah telefon nombor tu email mereka. So itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada peserta ataupun kepada tuan-puan yang menyertai dan mendengar taklimat ini. Okey, terima kasih banyak Dr. Zarina sebab telah sudi untuk berkongsi dengan kami di PPIP berkaitan dengan cara-cara dan prosedur serta proses macam mana nak mendapatkan kelulusan JPM USM. Sebab kami memang ramai sangat student dan untuk makluman Dr. Zarina, hari ini pun partisipan kita kebanyakannya adalah pelajar-pelajar pascasiswazah. Okey, tapi saya rasa ada jugalah dalam kalangan partisipan pada hari ini yang ada persoalan-persoalan yang mungkin dia nak clarify lah daripada Dr. Zarina. So saya sesi untuk ini, saya persilakan yang ada masalah atau ada. Selamat pagi. Selamat pagi doktor. Selamat pagi. Nama saya Subramaniam. Oh, Subramaniam. Okey. Saya pelajar pasal sejarah PPIP. Saya nak tanya satu kekeliruan. Tadi doktor sebut untuk dapatkan kelulusan JPM kita perlu selesaikan PD dahulu kan? Proposal defense Yes. Kelulusan proposal defense, tapi dalam proposal defense saya membuat modul. Okey. Saya membuat modul dan modul tu perlu kita lakukan kajian rintis. Okey, kajian rintis kita perlukan beberapa data untuk melengkapkan modul tersebut sebelum di present dalam proposal defense. Ya, betul. Okey, perlu saya dapatkan kelulusan JPM atau selepas PD baru saya dapatkan kelulusan JPM ni? Selepas PD. So maksudnya data yang saya
data untuk kajian rintis tu bolehlah kita guna tadi. Ya, betul. Boleh. Okey, terima kasih doktor. Sama-sama. Okey, ada soalan-soalan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Nur Zarina. Okey, saya Syazwan. Tak clear sangat lah. Syazwan boleh ni sikit tak? Saya dah cuba kuat. Boleh dengar tak suara saya? Boleh tapi macam jauh, perlahan. Jauh sangat ha. I'm not sure sebab saya dah letak mic dekat saya punya. Okey, saya cuba. Yang pertama, saya nak tanya berkenaan dengan honorarium tadi. Let's say kalau kita menggunakan pakar ni mostly mungkin daripada kalangan pensyarah. Dan mereka ini ada kadang-kadang lah kita tak nafikan ada rate tertentu per hour, rate per hour dan sebagainya. Jadi tadi ada daripada doktor tadi ada beritahu letakkan honorarium, nilai honorarium itu tidak terlalu tinggi dan bersesuaian. Mungkin boleh bagi pendapat. Mungkin ada panel ataupun pakar yang saya punya rate ikut per hour. So yang kalau AP 200.5 and so on kan. Okay. Itu soalan saya yang pertama. Soalan saya yang kedua iaitu berkenaan dengan kerahsiaan sampel kajian. Okey, let's say dalam kajian saya sebagai contoh ni. First phase saya nak buat screening. Maksudnya saya nak kenal pasti ciri-ciri yang saya nak. So then the second phase, saya nak ambil ciri-ciri yang saya nak itu daripada first phase. Jadi bila saya nak contact first phase ataupun yang mana mencakupi sampel yang saya nak, saya memang nak kena ada data, maksudnya maklumat nak contact mereka balik. Contohnya melalui email. So mungkin sebab tadi doktor ada beritahu kalau boleh kita tak nak ada nombor telefon, email dan sebagainya untuk menjaga kerahsiaan. So mungkin yang itu saya mohon pendapat juga daripada doktor. Okey. Soalan ketiga tadi mungkin soalan pertama tadi lah pasal pilot test. So kita boleh buat pilot test sebelum proposal defend dan memohon kepada JPM. So saya ada dua persoalan. Terima kasih doktor. Okey, tentang honorarium untuk pakar ni memang itu bersesuaian lah sebab kalau dia dah tetapkan itu dan bersesuaian dengan kepakaran mereka yang kita nak temu bual atau apa-apa ni memang itulah dia ya. So perlu akur lah dan sebenarnya dari segi etika okey sebab mereka ni pakar ya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi, dalam atau pada kertas questionnaire ni jangan ada nama atau personally identifying information yang sesiapa boleh trace back ya kepada siapa, kepada peserta kajian. Tapi kita sebagai penyelidik, kita ada separate list kan. Yang situ tak apa. Kalau dalam kertas questionnaire tu kita tulis okey participant ID 10031. Kita ada kertas lain ya sebagai penyelidik. Okey, participant ID ni sebenarnya siapa? Kita masih boleh trace back ya. Yang saya kata jangan ada tu pada kertas soal selidik. Itu satu. Dan kalau ada audio atau video recording kena dapatkan kebenaran mereka. Dan janganlah kita sebut ya dalam video recording interview dengan Dr. Nur Zarina Muhammad Zahrim Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. Jangan adalah information tu ya. Kita dalam recording tu kita katalah ini apa interviewee pertama kod 103 contohnya. So dalam kertas kita yang lain kita tahu sebagai penyelidik sebenarnya participant ID 103 ni ialah Nur Zarina Muhammad Zahrim. So kena ada separate ya, separate documents. Okey, Dr. Zarina, kita tengok chat room adalah beberapa soalan yang dikemukakan di situ. Satu berkaitan dengan yang ini daripada Dr. Tian. Dia kata jika sampel kajian ialah guru-guru sekolah, maka itu bermaksud participant information sheet and consent form tidak perlu diisi semasa buat permohonan.
Perlu ada permohonan. Ya, walaupun kita melalui KPM dah berikan kelulusan untuk menjalankan kajian, JPN dah bagi kelulusan, guru besar ataupun pengetua dah berikan kebenaran, kita masih perlu ada ya participant information sheet and consent form tu kepada potential participants. Sebab kita nak dokumentkan bahawa mereka ni bersetuju untuk menyertai kajian kita. Bermaksud Dr. Zarina, kalaulah biasanya partisipan kami ataupun responden kami lebih kurang dalam 400 hingga 600 orang. Setiap orang tu mesti ada consent form. Ya, betul. Okey. Aha. Nak bagi clear. Halo Prof, saya Dr. Tien dari PPIP. Saya ingin bertanya sikit lagi ya berkenaan dengan soalan saya ni. Sebab correct me if I'm wrong, tadi Prof ada kata bahawa consent form tu hanya perlu diisi sekiranya responden tu berumur di bawah 18 tahun. Tapi guru-guru ni saya rasa semestinya melebihi had umur tu kan. Itulah Itu SN. Dr. Tien. Sorry, tak apa. Go ahead. Minta maaf ya, mungkin saya silap dengar lah Prof. Minta yes. Okey, consent form ditandatangani, dibaca, ditujukan kepada mereka, dibaca, difahami dan ditandatangani oleh peserta kajian 18 tahun ke atas. Itu consent form. SN form. SN tu kalau kita tak perlukan SN, persetujuan untuk menyertai kajian, persetujuan ya, daripada peserta kajian di bawah usia 7 tahun. Maksudnya full parental consent sahaja diperlukan. Kalau pelajar sekolah rendah, kita tanya secara verbally sahaja. SN persetujuan. Kita tanya cara yang simple lah. Saya ni nak tanya soalan pada adik-adik. Adik-adik nak jawab tak soalan saya? So kita katalah ya, soalan saya ni tentang apa, mungkin memakan masa lebih kurang 20 minit dan apa-apa dan ibu bapa adik-adik dah berikan kebenaran untuk adik-adik jawab soalan saya. Adik-adik sendiri macam mana? Nak jawab tak? So itu verbal ataupun oral assent sesuai dan sesuai untuk pelajar sekolah rendah. Pelajar menengah rendah, assent form ya, dia macam consent form tapi bahasanya lebih mudah. Okay, itu assent form pelajar menengah rendah. Menengah atas, form 4, form 5, dia co-sign the consent form dengan ibu bapa atau penjaga. Okey. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya. Okey, Dr. Ahmad Zamri tadi nak bertanya? Terima kasih Dr. Azia. Terima kasih Prof. Zarina penerangan tentang JPM yang jelas tadi. Cuma tak jelas lah Dr. Zamri. Cuma saya ada satu soalan. Okey, dengar. Dengar tapi perlahan. Jauh sangat bunyinya. Ini dah depan. Okey. Kalau macam kajian saya untuk bina item, maksudnya instrumen tu tak ada lagi untuk dihantar kepada JPM. Macam mana tu Prof? Kalau tidak melibatkan human participants yet, maksudnya Dr. Zamri tak adalah pergi interview pakar contohnya So Dr. Zamri bina item tu dahulu. Yang itu tak perlu kelulusan JPM sebab tak melibatkan human participants yet Tapi bila item tu dah instrumen tu dah terbina dan kita nak minta ada human participants yang contohnya kalau isi atau menjawab instrumen tu, so yang itu baru perlukan kelulusan JPM. Dia macam ni Prof. Zarina, dalam borang JPM tu ada bahagian instrumen kan? Okey. Ya, betul. Dan bahagian yang penting instrumen saya dengar tadi. Tapi dalam kajian saya ni, saya lepas ni baru saya akan kumpulkan cikgu dan bina instrumen tu, lepas tu test pula instrumen tu.
Maksudnya untuk hantar berorang tu, the actual instrument tu memang tak ada lagi. Okey, tak apa. Dan jelaskan ya, actual instrument tu belum lagi selesai, tapi apa skop instrumen tu? Dan apa mungkin ya contoh-contoh item ataupun soalan yang akan yang kita anticipate, yang kita akan muatkan. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ada soalan ni daripada Chang Siuli. Jika kajian kuazi eksperimental melibatkan pelajar mahasiswa universiti lain dan intervensi adalah metod pembelajaran atas talian, permohonan etika kajian ini adalah dikategorikan sebagai kategori apa? Expedite ke atau full board? Saya rasa dia tak berapa faham kot yang ni. Expedited. Yang itu expedited kerana peserta kajian tu bukan di bawah umur 18 tahun. Dia dah kategori dewasa. Walaupun bukan kajian di USM ke, di luar USM, itu expedited. So Dan tak ada isu sensitif kan dalam kajian ni. Tak ada soalan sensitif yang ditanya. kena tanyalah Chang Siuli ni ada ke kat sini? Boleh bagi respon tak? Sebab menulis ni kita tak berapa faham soalan you. Chang Siuli. Hello, Dr. Aha. Ya, hello. Okey. Ya, Dr. Zarina. Ya, tak ada isu sensitif. Ya, yang itu expedited. Ya. Okay, alright. Thank Yang you. ini Thank jangan you, risau Doktor. ya. Pemohon tak perlu risau. Kami yang menentukan. Yang ini exemption ke, expedited ke ataupun full board. Okay, alright. Thank you, Doktor. Okay. Saya nak tanya satu soalan berkaitan dengan sensitivity tadi, boleh Doktor? Ya, silakan. Okay, let's say kalau katalah kita nak tanya kepada student universiti. Contoh, let's say perkhidmatan yang disediakan di universiti sebagai contohnya. Jadi kita nak menilai perkhidmatan di universiti itu, jadi mungkin akan ada mereka berasakan tidak puas hati. Kalau in that context macam mana, Doktor? Adakah perlu ada justifikasi dalam permohonan untuk Japan? Boleh ulang tak? Minta maaf. Let's say situasi macam ni, saya ingin melihat maklum balas daripada sampel kajian pelajar universiti berkenaan dengan apa-apa bentuk perkhidmatan yang mereka terima di universiti. So, kalau in that context, mungkin mereka akan mengatakan kekurangan support dan sebagainya. Kalau itu, perlu tak kita letakkan justifikasi dalam permohonan untuk Japan? Oh, tak perlu. Yang itu bukan kategori sensitif. Contoh-contoh kategori sensitif tu yang baru ni tentang cyber pornography. Itu sensitif ya. Poligami sensitif. Yang melibatkan religion lah ya, religion, hubungan etnik ya. Itu semua sensitif ya. Dr. Ahmad Tajuddin ada tak? Sebab dia ada bagi soalan kat sini tapi saya pun tak tahu nak terjemahkan macam mana. Dr. Ahmad Tajuddin ada tak? Ada. Dr. Ahmad boleh tanya verbally lah kot apa yang Dr. Ahmad tulis ni. Ada ke? Dr. Ahmad dia tanya Dr. Zarina, dia kata ada kemungkinan postgraduate student kena propose 2 kali untuk JPEM. Propose macam mana? Jarang. Maksudnya present kepada JPM 2 kali, jarang. Biasanya sekali saja. Tapi mungkin yang dia soal, dia kata kat sini dia masa student dia propose dekat dalam, bukan propose lah, maksudnya ada sesi dengan JPEM, sesi tu macam proposal defense.
Oh, okey. Maksudnya satu proposal defense di pusat pengajian dah dibuat. Kemudian pelajar hantar permohonan kelulusan etika, kemudian dipanggil untuk present. Dan dalam presentation tu seolah-olah proposal defense yang kedua. Okey. Baiklah. So biasanya, okey. Kita sebagai penyelia. Dah menyelia banyak dan bertahun-tahun menyelia. Kita tahu ada pelajar yang memang A, kategori A. Minta dia punya mutu proposal tu memang tahap A. Dia mantap, dia dah address macam-macam. So ada pelajar yang A, pelajar yang sederhana B, ada pelajar yang C. C ni kadang-kadang dalam proposal defense memang kita lepaskan juga. Tapi memang ada isu-isu dalam proposal defense tu yang panel dah bangkitkan. Tapi masa penambahbaikan proposal tersebut, pelajar tu mungkin tak cukup lagi address isu-isu yang dibangkitkan oleh panel proposal defense. So dia hantar proposal tu kepada JPM. Dan mungkin ada ahli JPM yang nampak balik sama ada perkara tu dah dibangkitkan dalam panel proposal defense, tapi pelajar belum address, ataupun panel proposal defense terlepas pandang dan penilai JPM nampak atau panel JPM nampak so dia bangkitkan hal itu. So kalau pelajar begini, ada justifikasi mengapa dia nak lakukan begini dan justifikasi ini disokong oleh rujukan akademik ataupun saintifik. Memang pihak JPM tak ada hal, kami terima saja. Dan ialah kadang-kadang kita dapat penilai yang lebih teliti. Ada penilai permohonan yang lebih lax dia kata okeylah, ini boleh diterima. So itulah kadang-kadang terjadinya dapat banyak komen semasa proposal presentation. Saya nak kongsi di sini JPM setakat hari ini ahli JPM atau panel ada kira-kira berapa 50 orang kita combinekan kampus kesihatan dan kampus induk. Lebih kurang 50 orang ahli. Selain daripada ahli ini, kita juga ada independent consultants ataupun independent reviewers yang bukan ahli JPM, bukan panel JPM, tapi kita hantar juga permohonan kelulusan etika kepada mereka untuk mereka review kerana mereka pakar dalam bidang-bidang tertentu. So dulu sebelum 2017 certainly sebelum 2018 memang ada banyak komplain kenapa soal komen ni pelik-pelik, macam orang ni bukan dalam bidang ni. Sebab tanggapan dulu-dulu ialah orang medical researchers ataupun lecturers di kampus kesihatan yang menilai permohonan dari social science, dari education, komunikasi dan lain-lain. So dapat komen yang pelik sikit So tapi sejak 2019 terutamanya permohonan dihantar kepada mereka yang ahli dalam bidang